Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ibadah puasa dalam bulan Ramadan mempunyai kesan yang besar dalam membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan mereka dan mendekati diri dengan ajaran Islam. Sebab itu, nikmat bulan Ramadan perlu direbut semua umat Islam. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Haja Azizah Datuk Muhammad Dun menyatakan umat Islam perlu mengambil peluang meningkatkan amal ibadat untuk mendapatkan ganjaran pahala lebih besar sepanjang bulan Ramadan ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Beaufort berucap dalam Majlis Ihya Ramadan dan Perasmian Masjid Kampung Lamidan di Menumbuk. Dalam majlis ini lebih 20 golongan asnaf terdiri daripada warga emas, ibu tunggal, saudara baharu dan anak-anak yatim menerima sumbangan. Sementara itu di Kota Kinabalu, Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Datuk Hamisa Samad menghadiri majlis penyampaian sumbangan kepada anak yatim dan ibu tunggal serta majlis berbuka puasa. Dalam ucapannya, beliau menyatakan umat Islam di negara ini perlu mensyukuri dengan nikmat keamanan yang membolehkan masyarakat menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Keadaan tersebut berbeza dengan negara lain yang ketika ini menghadapi pelbagai bencana seperti wabak penyakit, kebuluran dan penderitaan lain akibat peperangan. Waktu operasi pusat darah di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dipanjangkan bermula 8 pagi hingga 8 malam setiap hari termasuk cuti umum sepanjang Ramadan ini. Perubahan tersebut bagi memberi peluang kepada penderma beragama Islam untuk menderma darah. Menurut Ketua Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth, Dr. Shahnaz Irwani Sabri, jumlah kutipan darah di negeri ini lazimnya menurun antara 10 hingga 15% pada bulan Ramadan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang kita dapatkan pastilah. Satu, di Sabah hampir 60% penderma darah kita adalah beragama Islam. Dan kedua, kita dapati biasanya dari bulan Jun sampai September adalah cuti semester panjang bagi beberapa pusat pengajian tinggi. Jadi biasanya di universiti banyak menyumbang student, banyak pelajar-pelajar yang sebenarnya merupakan penderma darah tegar kita. Walaupun Sabah merupakan negeri kedua yang mempunyai kutipan darah tertinggi di negara ini, sumbangan darah daripada orang ramai sentiasa diperlukan. Ini kerana Pusat Darah Negeri bukan sahaja membekalkan darah kepada pihak memerlukan menerusi pusat perubatan kerajaan dan swasta, tetapi juga berikutan keperluan pesakit thalassemia di negeri yang tertinggi di seluruh negara. Dr. Shahnaz yang ditemui kru berita RTM di Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu juga memberitahu penderma darah semasa Ramadan hanya memerlukan persediaan mental dan fizikal sebelum menderma. Banyakkan penderma darah kita kadang-kadang dia takut jarum dan takut darah dan sebagainya. Takut impak dia tu selepas atau semasa pendermaan dia akan mengalami apa kita katakan sebagai vasovagal effect yang boleh menyebabkan dia merasa pening dan sebagainya. Tapi untuk penderma darah yang biasa menderma darah kita sarankan kalau untuk mereka mahu menderma darah di siang hari, kita sarankan lewatkan sahur dan awalkan waktu datang menderma darah. Justru, penderma darah tidak perlu khawatir untuk meneruskan niat murni yang mampu menyelamatkan 3 nyawa bagi setiap sumbangan darah. Sepanjang bulan Ramadan ini, sebanyak 700 gerai dibuka melibatkan 17 lokasi bazar Ramadan di sekitar Kota Kinabalu. Antara bazar yang menarik ialah Bazar Ramadan Putatan yang menyajikan pelbagai juadah dan kuih-muih tradisional. Bazar Ramadan Putatan yang terletak kira-kira 10 km dari ibu negeri ini menyediakan juadah dan kuih-muih tradisional antaranya kuih wajit pulut hitam, kuih putu mayang, bingka, tapai pulut beras serta juadah tempatan lain. Beberapa peniaga yang ditemui pemberita RTM berkata orang ramai menggemari kuih-muih tradisional resepi pelbagai suku kaum di Sabah berbanding kuih moden. Daripada resepi turun-temurun daripada nenek saya sendiri, dikenali kuih wajit. Dia agak unik sikit sebab dia berbungkus dengan daun. Lepas tu dia ada santan, ada gula melaka, and then dia pulut hitam yang dimasak bersama sampai dia menjadi beginilah.
Jadi rasa dia pun memang dapat sambutan ramai. Ya, ini macam berongko nak. Memang orang tertarik. Kalau macam kuih Bugis lah, berongko, kuih koci, pulut hitam. Nah itu juga lah. Memang banyak peminat lah. Kuih tradisional lah paling banyak. Yang modern ni cuma inilah martabak ni. Nah, yang jarang ini selalu kan. Kalau tempasa, yang ini kuih tradisional lah selalu. Ya, paling banyak lah orang cari. Bazar ini yang mempunyai lebih 40 gerai jualan mula beroperasi seawal pukul 1 tengah hari sepanjang bulan Ramadan ini. Lebih 10 lokasi di 6 tapak semayan sekitar Sandakan yang diperiksa Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan dalam operasi Gempur AIDS Siri 6 2016 didapati berpotensi sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. 6 tempat semayan yang diperiksa ialah Taman Mega Batu 8, Kebun Cina Batu 5, Green Garden Batu 9, Sian Hub Pottery Center Batu 11, Bawah Bukit Sung Siu dan Olive Garden Kuang Bo. Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Ramash Haji Rasnan berkata, hasil pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk Aedes merangkumi pasu bunga kosong, tong drum dan parit sekitar tapak semayan. Pemunya dikendaki untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Okey, kita akan bagi tempoh selama 7 hari. Selepas 7 hari kita akan buat follow up. Okay? Semasa follow up dijalankan didapati masih lagi keadaan seperti biasa, tidak ada tindakan, kita akan keluarkan kompaun. Ramash berkata demikian kepada pemberita semasa operasi tersebut di sebuah nursery bunga berhampiran Taman Mega Batu 8 Sandakan. Beliau juga menjelaskan operasi Gempur Aedes ini merupakan aktiviti tahunan Jabatan Kesihatan dan dijalankan serentak di seluruh negara. Fokus operasi Gempur Aedes di tapak semayan dijalankan mengikut arahan Kementerian Kesihatan hasil daripada kajian yang telah dibuat berikutan wabak denggi yang berpanjangan sebelum ini di Sandakan. Tapak semayan merupakan tempat yang berpotensi untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk dan seterusnya menjadi wabak di kawasan tersebut. Pelaksanaan sistem tagal hutan di kawasan Kiulu untuk tujuan menjaga kawasan tadahan air Sungai Tuaran amat dialu-alukan pemimpin dan rakyat setempat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Kiulu, Datuk Johnston Bangkwai, tagal tersebut merupakan salah satu langkah terbaik bagi tujuan melestarikan alam sekitar sekaligus sebagai daya tarikan alam semula jadi kepada pelancong. Melalui usaha ini sudah tentulah akan memberi kesedaran kepada rakyat tentang perlunya untuk kita menjaga alam sekitar kita, hutan kita. Sebab ini merupakan satu khazanah yang harus dipelihara untuk diperturunkan kepada generasi yang akan datang. Datuk Johnston juga memberitahu Kiulu mempunyai 68 kawasan tagal sungai dan antara yang terbanyak di Malaysia. Ini sekaligus menjadikan Kiulu salah sebuah destinasi pelancongan luar bandar yang mempunyai keunikan tersendiri. Datuk Johnston menyatakan demikian kepada RTM di Kiulu ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau mengenai penglibatan 50 buah kampung di Kiulu yang bersetuju melaksanakan sistem tagal hutan di kawasan kampung masing-masing. Melalui sistem tagal hutan, tidak ada sesiapa dibenarkan memburu binatang dan menebang pokok bagi memastikan air Sungai Tuaran tidak kering. Seramai 248 guru baharu terdiri daripada anak tempatan Sabah menerima surat pelantikan untuk ditempatkan di sekolah rendah di seluruh negeri ini. Ia selaras saranan kerajaan yang menetapkan 90% guru di Sabah dan Sarawak diisi anak tempatan. Pengarah Pendidikan Negeri Haji Maimunah Haji Suhaibul berkata, setakat ini peratusan guru tempatan di sekolah kebangsaan di Sabah ialah 81%, manakala sekolah menengah kebangsaan 74%. Menurutnya, penempatan guru baharu kali ini melibatkan 210 guru bahasa Inggeris, manakala 38 orang lagi guru pendidikan Islam yang menjalani temuduga November lepas. Beliau berucap dalam majlis taklimat penempatan guru baharu Sekolah Rendah Jabatan Pendidikan Sabah di Wisma Jabatan Pendidikan Sabah Kota Kinabalu. Sementara itu, beberapa guru yang ditemui bersedia menerima penempatan di kawasan pedalaman untuk berbakti kepada anak mangsa. Saya
saya rasa sangat bersyukur dan bangga sebab dipilih untuk berkhidmat di tempat seperti itu dan juga dapat memberikan segala pengetahuan yang saya ada untuk membina, to build a nation, to prepare them for the future. I want them to speak more English, not only in the classroom, but also like we want to create a community that can speak English. Although they live in the suburban area, I think it will be a challenge because in that area they will speak their native language. Maybe not even all of them can speak Malay. So English will be a challenge. So that is a challenge for me. Penempatan kali ini melibatkan pelbagai daerah termasuk Lahadatu, Beluran, Kinabatangan, Telupit, Pitas, Tenem, Pensiangan dan Nabawan. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9.30 pagi ini akan diadakan Majlis Pelancaran Promosi Festival Kesenian Rakyat Antarabangsa Sabah SIFF kali ke-11 tahun 2016 bertempat di perkarangan Wisma Enterprise Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, bermula pukul 10 pagi ini akan diadakan program Ruang Ramadan BSN, iaitu program penyediaan dan pengagihan bubur lambuk di Masjid Jamik Kampung Likas Kota Kinabalu. Paparan tersebut mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, kembali kepada Delilah di Angkasa Puri.